Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Syuhada dalam penerangan sejarah tingkatan 5 dalam bab 7, membina kesejahteraan negara. Okey. Dalam bab 7 ni kita nak belajar tentang perkara perpaduan dan integrasi nasional, dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, dasar kebudayaan kebangsaan, sukan sebagai alat perpaduan, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. So, perkara 7.1 sampai 7.6 ni adalah merupakan langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan negara dalam kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum. Okey. So kita nak tengok perkara 7.1 iaitu perpaduan dan integrasi nasional. Pembinaan negara Malaysia berasaskan perpaduan dan integrasi nasional, dan unsur ini menjadi asas kekuatan pada negara kita yang terdiri pada pelbagai kaum. Hubungan kaum ini terus dikukuhkan selepas negara kita mencapai kemerdekaan dan seterusnya membentuk Malaysia. Okey, pelbagai langkah dilakukan oleh kerajaan untuk memperkasakan lagi perpaduan kaum dan integrasi nasional dalam membentuk masyarakat bersatu padu, harmoni dan sejahtera. Maksud perpaduan dan integrasi nasional, perpaduan dan integrasi nasional ni adalah merupakan dua konsep yang saling berkait rapat melalui dua proses yang berbeza berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. So kita tengok perpaduan kaum ialah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah yang hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu dan saling memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Manakala integrasi nasional pula merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ni mempunyai identiti tersendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Okey, latar belakang hubungan kaum. Pentadbiran British menyebabkan pentadbiran British di negara kita kesannya telah menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Selepas Perang Dunia Kedua, pelbagai usaha dilakukan oleh para pemimpin kita daripada pelbagai kaum untuk bekerjasama bagi mewujudkan perpaduan. Okey, kesan daripada pentadbiran British tadi mewujudkan beberapa faktor sejarah yang telah dikenapasi menjadi punca kepada masalah perpaduan ini. Okey, so antara faktornya ialah kesan pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pertempatan, faktor sistem pendidikan dan fahaman politik yang telah menjadi faktor pemisah kaum bagi mewujudkan perpaduan di negara kita. Okey. So dari faktor pentadbiran, kita tengok pentadbiran British bermula pada 1874 melalui sistem residen yang telah diperkenalkan. Okey. Dasar British dalam sistem residen ni, British telah mengutamakan sektor ekonomi yang menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor pelombongan, perladangan dan perniagaan. Okey. Kaum Bumiputera bertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan inilah yang telah menyebabkan mereka ni terpisah dan berlaku kerenggangan hubungan kaum di antara setiap kaum di negara kita. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehinggalah selepas kita merdeka dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969 berlaku seperti mana yang telah kita belajar pada bab 6 Okey, kita tengok kegiatan ekonomi dan pertempatan. Okey, British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi berasaskan pelombongan biji timah dan perdagangan getah, dan kegiatan ekonomi ini berbeza antara kaum. Okey, kegiatan ekonomi berbeza antara kaum ni telah menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Okey, rakyat terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan pelombongan, bandar, estet dan juga perkampungan. Okey, di mana kita tahu orang India ditempatkan di ladang-ladang getah, orang Cina di kawasan bandar dan orang Melayu dan dikekalkan di kampung-kampung dan juga kawasan pedalaman
Okey, keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang di negara kita. Kemudian kita tengok faktor sistem pendidikan. Dasar pendidikan British juga telah menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernacular Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita, di mana berlaku perkembangan sekolah-sekolah vernacular mengikut kaum masing-masing. Okay, sistem pendidikan vernacular ni diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Okay, pendidikan vernacular mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Okay, itu adalah gambar sekolah Tamil pada tahun 1912. Okey, kemudian kita tengok faktor fahaman politik. Okey. Fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan hingga kini dan polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan telah menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing dan antara isu yang diperjuangkan dalam parti politik mereka ialah berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara kita. Okey, kita nak tengok seterusnya adalah langkah-langkah memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional oleh kerajaan Malaysia. Okey, langkah yang dilakukan dari segi politik, kerajaan telah membentuk Magiran di bawah Jabatan Perpaduan Negara. Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan yang terletak di bawah bidang kuasa Magiran Majlis Gerakan Rakyat. Kita dah belajar dalam bab 6 yang lepas. Jabatan Perpaduan Negara ni berperanan mendraft satu ideologi untuk negara yang baru yang dikenali sebagai rukun negara. Okey. Peranan Jabatan Perpaduan Negara juga diwatakan pembentukannya dalam Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969. Dan Majlis Muhibah ni bertujuan menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Okey. Seterusnya kita tengok dari segi politik juga. Menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 1970 di mana majlis ini ditubuhkan mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Selain itu, Majlis Perundingan Negara juga bertujuan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Okay, membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas berlakunya 13 Mei 1969, menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri dan penyelesaian ini mewujudkan integrasi antara negeri. Dari segi ekonomi pula, langkah kerajaan untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional ialah meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang melibatkan semua kaum, memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi seperti Dasar Ekonomi Baru DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara, memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan, dan memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti yang terdapat di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. Okey. Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum. Hal ini mempercepatkan proses integrasi dan mengintegrasi ekonomi ini melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuklah di Sabah dan Sarawak. Dan pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Okey. Dari segi sosial, kerajaan menambah baik dasar pendidikan kebangsaan dengan adanya Akta Pendidikan 1996, mengukuhkan sistem pendidikan melalui dasar yang diperkenalkan seperti Laporan Rahman Talib, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okey, sistem pendidikan kebangsaan dipercayai dapat melahirkan rakyat yang
yang ada sifat sayangkan negara, cintakan negara dan mempunyai semangat patriotik. Okey, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pusaka DBP untuk memperluaskan penggunaan bahasa kebangsaan. Dan semua langkah yang disebutkan di atas ni adalah dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama. Okey. Selain itu, kerajaan juga menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu, menggalakkan pelibatan dan sukan untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dan juga memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum. Okey, kemudian kita tengok perkara 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Okey. Dasar Pendidikan Kebangsaan. Okey. Pendidikan merupakan saluran terbaik untuk merealisasikan matlamat membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, matlamat ini terkandung dalam laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan Jawatan Kuasa Kabinet, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Okey, latar belakang Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum yang dilaksanakan melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang juga dipanggil sebagai Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Semua dasar pendidikan yang terdapat sebelum ni disemak semula pada tahun 1960 yang telah menghasilkan laporan Rahman Talib dan juga laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Kita nak tengok laporan Rahman Talib. Okey, laporan Rahman Talib ni dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada 1960 untuk menyemak semula dan mengukuhkan Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 dan sebagai asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang seterusnya. Laporan Rahman Talib masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Okey. So, dalam laporan Rahman Talib menyediakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Penggunaan bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan dan mengadakan kurikulum yang sama berorientasikan negara kita bagi semua jenis kaum. Kurikulum yang berorientasikan negara mewujudkan perasaan cinta akan negara. Okey, laporan Rahman Talib mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 bertujuan untuk memperkukuhkan semangat kekitaan dan kebersamaan dalam kalangan murid. Okey, penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan kepada negara dan mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sistem bertoleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Okey, lebih kurang seperti subjek ataupun mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Okey. Kemudian kita tengok kajian Aminuddin Baki. Laporan Rahman Talib kemudiannya dibuat penambahbaikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki, iaitu memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan. Okey, untuk siapa? Untuk pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir, melibatkan pelbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja. Okey, wujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet pula ditubuhkan pada September 1974, berfungsi untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet diumumkan oleh Menteri Kepelajaran pada tahun 1979. Antara kandungan laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang mempunyai matlamat memperkukuhkan perpaduan. Okey.
dalam laporan Jawatansukan Kabinet ini, langkah yang dapat memperkukuhkan perpaduan yang dipikirkan ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam, penegasan kepada pendidikan kerohanian melalui pendidikan Islam dan pendidikan moral, penekanan terhadap aktiviti kokurikulum yang melibatkan semua kaum seperti unit uniform, sukan dan permainan serta persatuan. Hasil daripada laporan jawatankuasa menghasilkan kurikulum baru sekolah rendah KBSR yang diperkenalkan pada 1982 dan juga KBSM. Okey. Dan juga falsafah pendidikan negara digubal pada tahun 1988. Okey, kita tengok pada KBSR kurikulum baru sekolah rendah. Okey. Walaupun sudah berlalu KBSR, kita tengok apa yang berlaku dalam KBSR. Matlamat utama KBSR adalah melahirkan murid yang dapat menguasai dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, dan sebagai alat perpaduan, menguasai 3 bidang asas iaitu bidang komunikasi, bidang kemanusiaan dan alam sekitar serta bidang perkembangan diri individu. Okay, memastikan matlamat pendidikan relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Kemudian selepas KBSR, KSSR diperkenalkan. Apa dia KSSR? Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang dilaksanakan sepenuhnya kepada murid tahun 1 di semua sekolah bermula 2011 yang lalu. Okey, kemudian kita tengok pada KPSM, Kurikulum Baru Sekolah Menengah. Okey, yang dimula dilaksanakan di sekolah pada tahun 1989, digubal berdasarkan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan bersatu padu. Okey, kemudiannya KBSM digantikan dengan KSSM bermula dengan murid tingkatan 1 mulai 2017 yang lepas, dan di mana pembaharuan kurikulum KSSM ini dilaksanakan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dengan memberikan fokus kepada penguasaan kemahiran abad ke-21. Okay. Kemudian falsafah pendidikan kebangsaan juga memainkan peranan dalam memupuk perpaduan di negara kita, di mana falsafah pendidikan negara digubal pada tahun 1988 untuk memperteguhkan hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. Falsafah pendidikan negara kemudiannya ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersatu padu dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okey, kemudian kita juga nak tengok tentang Akta Pendidikan 1996 mana kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996. Kedudukan ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut bahasa Melayu bahasa pengantar ni sebagai mata pelajaran wajib diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan swasta dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cintakan negara serta nilai murni. Pelaksanaan sistem pendidikan di negara kita berdasarkan dasar pendidikan kebangsaan, laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Okey, dasar ini digubal untuk mencapai matlamat masyarakat bersatu padu. Okey. Pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 juga bertujuan meneruskan dan memperkukuhkan dasar pendidikan kebangsaan. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menghargai, menyokong serta memberikan komitmen terhadap kepentingan pendidikan di negara kita bagi mengukuhkan lagi perpaduan kaum dan integrasi nasional.
Okey, seterusnya kita tengok tentang bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di negara kita. Okey, betapa pentingnya bahasa Melayu ni dalam memupuk perpaduan ya. Okey. So, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. So, langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan ni, bahasa Melayu ya. Pengenalan pada Akta Bahasa Kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan, peranan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Okey, dalam Akta Bahasa Kebangsaan ya. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum, dan kedudukan bahasa Melayu ni diperkukuhkan, dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Okay. Juga dikenali sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Bahasa rasmi pentadbiran. Okey, untuk memperkukuhkan lagi, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi juga bertindak sebagai penggerak jentera pentadbiran negara, sebagai alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Okey, dan digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Okey, ada akta dalam Seksyen 2 dan juga Seksyen 8 yang cikgu fikirkan di sini ya. Okey, kemudian memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiat di seluruh negara, sebagai contohnya sekolah Alam Shah, sekolah Seri Puteri dan juga Kolej Sultan Abdul Halim. Okey, memperkasakan bahasa Melayu dalam pendidikan juga lagi. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar, dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Semua ni adalah bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, kemudian kita tengok peranan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Okey, penubuhan UKM adalah usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, di mana UKM telah ditubuhkan pada 18 Mei 1970 dan muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Okey. Okey. Penubuhan Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu BKKM pada 1972 menjadikan UKM sebagai pusat pendidikan rujukan dan dalam bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Tamadun Melayu, dan institut ini kemudiannya bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu, dipanggil juga ATMA pada tahun 1992. Okey, Universiti Kebangsaan Malaysia juga berperanan menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara, selain daripada mengiktiraf tokoh-tokoh seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainul Ismail sebagai sastrawan negara, membuktikan kejayaan UKM ni sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Okey, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka pula DBP yang ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor, hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka dan pengarah pertamanya ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid, yang sekarang ni jawatan ni dikenali sebagai Ketua Pengarah. Okey.
Pembukaan pejabat di wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah adalah untuk mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan. Okey, so peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ni tadi adalah untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti bersempena dengan minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Dan slogan Bahasa Jiwa Bangsa diperkenalkan, dilancarkan pada tahun 1960 oleh DBP agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. So kita berhenti di sini dahulu. Kita dah tengok tentang 7.1 perpaduan dan integrasi nasional, 7.2 dan juga 7.3. So apa yang kita belajar hari ini semuanya adalah berkaitan dengan matlamat kerajaan, matlamat utama negara dalam membentuk perpaduan kaum dalam kalangan rakyat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, dan langkah ini bukanlah langkah yang mudah tetapi diambil oleh kerajaan ya secara berterusan sampai hari ini. Peranan kita pula adalah untuk mengekalkan keamanan dan perpaduan yang kita ada pada hari ini. Okey. So sampai di sini dahulu. Kita berhenti di sini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.